Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Yusof bersama-sama ahli kumpulan saya, Anis Nabilah binti Ma'ini. Kami dari kelas Bahasa Melayu 1 ingin membuat pembentangan mengenai bahan media yang telah dibangunkan, iaitu website. Bahan media yang dibangunkan ini berpaksikan kepada model Azure sebagai salah satu model reka bentuk pengajaran yang dipilih. Dalam membuat penghasilan produk ini, kami telah menyediakan bahan pembelajaran kepada murid tahun 4 dalam subjek Bahasa Melayu. Kami dapati kebanyakan murid semasa proses PDPR dilaksanakan, mereka tidak memahami dengan lebih terperinci apa aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan atau proses-proses yang perlu dilalui sepanjang proses PDPR yang dijalankan. Jadi, Jadi melalui website yang telah dibina, yang telah dibangunkan ini, mereka akan lebih belajar lebih secara teratur dan lebih mudah untuk mereka mengikuti proses PDPR yang diadakan oleh guru. Selain itu, bagi murid yang mempunyai masalah bahasa ataupun mempunyai tahap yang lemah dalam berbahasa, kami telah menyediakan beberapa audio dan video serta ilustrasi kepada mereka supaya mereka lebih memahami topik yang dipelajari. Selain itu, dalam pembinaan produk ini juga, kami telah menitikberatkan pengetahuan sedia ada murid, iaitu mereka telah mengetahui masyarakat hidup berjiran dan saling bantu-membantu antara satu sama lain bertepatan dengan tema yang dipilih, iaitu tema 1 kemasyarakatan, unit 1 jiran tetangga dan unit 2 prihatinnya kita. Dalam pembinaan produk ini ataupun website ini, kami telah menyediakan objektif pembelajaran yang murid perlu capai dalam pembelajaran pada hari tersebut. Kami telah menyediakan objektif pembelajaran, jadi murid-murid mengetahui apa yang mereka perlu capai pada hari itu. Selain itu, dalam membina website ini, kami telah membuat pemilihan kaedah media yang menggunakan video, audio, ilustrasi dan sebagainya supaya dapat menarik minat murid untuk belajar. Jadi, sepanjang penggunaan website ini, guru mestilah menjadi seorang fasilitator kepada murid kerana guru perlu menerangkan cara-cara bagaimana murid-murid menggunakan website ini. Okey, jadi murid-murid boleh bertanya kepada guru sekiranya mereka tidak faham cara penggunaan website yang telah dibangunkan. Selanjutnya, produk ini ataupun website yang telah dibina ini telah mengambil inisiatif kepada penlibatan murid kerana murid sendiri yang perlu menekan link yang dihantar oleh guru ataupun mengakses link yang dihantar oleh guru melalui aplikasi WhatsApp, Telegram atau Google Classroom. Jadi mereka, murid-murid itu sendiri yang melibatkan diri mereka dalam menggunakan website ini. Mereka perlu meneroka sendiri apa yang perlu dipelajari pada hari itu. Okey, seterusnya
Dalam pembinaan website ini juga, kami telah menyediakan beberapa soalan dan lembaran kerja pada akhir tajuk yang diterangkan, supaya murid-murid dapat membuat latih tubi di rumah. Dan yang paling penting, guru boleh mengetahui tahap penguasaan murid sepanjang menggunakan bahan media yang telah dibina ataupun website ini. Okey, baiklah, saya akan memberi penerangan lebih lanjut mengenai produk ini. Sebagai maklumat tambahan, selepas menghasilkan produk ini atau website ini, kami telah membuat tinjauan kepada guru-guru sekolah semasa kami PBS baru-baru ni. Jadi mereka telah memberi maklum balas. Ada yang mengatakan bahawa website yang telah dibangunkan ini sangat menarik minat murid untuk belajarlah kerana terdapat pelbagai video dan audio yang jelas, ilustrasi yang menarik, penggunaan gambar yang pelbagai, ada button yang boleh digunakan dan senanglah untuk mereka guna. Jadi yang paling penting sekali, ada guru yang memberi maklum balas bahawa sekiranya murid-murid yang mempunyai masalah internet, mereka boleh bila-bila masa sahaja mengakses link website ini apabila mereka berada pada capaian internet yang stabil lah. Sebabnya kita tidak tahu ada hari yang internet tak okey, ada hari internet yang okey. Jadi tiada lagi isu murid yang ketinggalan dalam pembelajaran sepanjang proses PDPR yang dilaksanakan. Jadi berbantukan website yang telah dibina ini dapat membantu murid dalam pembelajaran mereka supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Selanjutnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Ais Nabila, untuk membuat pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nabila binti Mak Aini dan saya daripada kelas BM1. Okay, saya akan menyambung pembentangan yang dilakukan oleh rakan saya sebenar tadi iaitu Nurul Nadira. Yang mana pembentangan saya pada kali ini, saya akan membentangkan berkaitan dengan manual penggunaan website yang telah dihasilkan. Setelah kita klik link yang telah diberikan untuk memasuki website ini, pandangan pertama yang kita akan lihat adalah berkaitan dengan paparan ataupun muka depan bagi website ini, yang mana ada terteranya tema bagi kursus mata pelajaran tersebut serta tahun bagi mata pelajaran tersebut. Okay. Tahun ini ditulis untuk memudahkan para guru bagi mengenal pasti website ini untuk diajar bagi murid tahun berapa. Sebagai contoh, kita telah meletakkan Bahasa Melayu tahun 4. Sebagai contoh, kita telah meletakkan Bahasa Melayu bagi tahun 4. Jadi maknanya website yang dihasilkan ini adalah bagi Bahasa Melayu tahun 4. Okay, seterusnya kita slide ke bawah. Apabila kita slide ke bawah, kita akan mendapati terdapat beberapa kolom atau bahagian-bahagian yang telah dikategorikan. Okay. Antara kotak-kotak berwarna pink ini antaranya adalah buku teks digital Bahasa Melayu tahun 4, objektif pembelajaran, unit bagi topik Bahasa Melayu tersebut, peribahasa, simpulan bahasa, unit bagi topik Bahasa Melayu tersebut, serta akhir sekali tips membina ayat berdasarkan gambar. Secara ringkasnya, kita akan mendapati
bahawa isi kandungan yang dimasukkan dalam website ini adalah lengkap dan terkini. Kenapa? Hal ini kerana objektif bagi subjek bahasa Melayu ini ada dimasukkan, unit ada dimasukkan, serta soalan-soalan juga ada dimasukkan. Kita pergi kepada kolom yang pertama iaitu buku teks digital Bahasa Melayu tahun 4. Okay. Apabila kita menekan sahaja klik bagi buku Bahasa Melayu Digital bagi tahun 4, akan keluarnya paparan seperti ini, iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 4 yang mana buku teks digital ini sama sahaja seperti buku teks fizikal yang berbentuk kertas. Okay, walau bagaimanapun, buku teks digital ini adalah dimasukkan secara dalam talian. Okay. Dan di sini kita akan dapat lihatlah isi kandungan yang akan diajar oleh guru tersebut. Sebagai contoh, tema kemasyarakatan. Tujuan buku teks digital ini dimasukkan dalam website ini adalah untuk memudahkan para guru serta murid-murid untuk mencari topik bagi mata pelajaran yang ingin diajar pada waktu tersebut ataupun pada hari tersebut. Jadi seandainya murid-murid kehilangan buku teks dan sebagainya, jadi murid-murid akan hanya perlu klik sahaja butang buku teks digital Bahasa Melayu tahun 4, maka akan keluarlah paparan seperti ini. Jadi perkara tersebut dapat menjimatkan masa dapat menjadikan masa murid-murid dan guru untuk melaksanakan proses PDPR. Dan bukan itu sahaja, butang ini juga dapat melancarkan, buku teks digital ini juga dapat melancarkan proses PDPR agar berjalan dengan lancar. Seterusnya kita pergi pada butang yang kedua, iaitu objektif pembelajaran. Baik, di dalam website ini juga kita ada meletakkan objektif pembelajaran yang kita akan ajar pada hari tersebut. Okay, yang mana objektif pembelajaran yang dimasukkan antaranya adalah untuk meningkatkan kemahiran mendengar, mengecam sebutan, memahami dan memberikan respon terhadap ujaran. Yang kedua, mendengar, mentafsir dan memberikan jawapan secara kritis. Yang ketiga, membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang keempat, membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik untuk membuat gambaran. Yang kelima, membaca karya sastera dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai. Dan terakhir sekali adalah menyalin ayat dalam bentuk tulisan berangkai. Tujuan objektif pembelajaran ini dimasukkan dalam website ini adalah bertujuan untuk menjelaskan kepada murid-murid mengapa mereka perlu belajar berkaitan topik ini. Apabila mereka telah mengetahui objektif pengajaran ataupun pelajaran mereka pada pada hari tersebut, maka mudah untuk mereka menghayati dan mendalami topik bahasa Melayu pada hari tersebut. Seterusnya kita pergi kepada kolom yang ketiga, iaitu unit.
Baik, dalam kolom unit ini ada diletakkan perkataan unit 1 jiran tetangga. Jadi di sini kita lihatlah berdasarkan buku digital ini, buku teks digital ini, kita akan melihat bahawa unit yang kita akan belajar bagi bahasa Melayu bagi hari tersebut adalah unit 1 jiran tetangga yang terdapat pada muka surat 2. Jadi di sini kita ada memasukkan video yang berupa audio dan visual untuk memudahkan murid-murid bagi menghayati dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan topik tersebut iaitu jiran tetangga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan sihat semuanya. Encik Husin murid-murid, Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Baik, berdasarkan klip video tersebut, kita dapat melihat, kita dapat tujuan kita masuk klip video tersebut adalah untuk meningkatkan lagi kefahaman murid-murid berkaitan dengan topik ataupun unit yang kita akan ajar pada hari tersebut. Mengapa kita perlu meletakkan elemen-elemen seperti audio dan visual ataupun video seperti itu? Ini adalah kerana kita perlu mengetahui bahawa setiap murid-murid adalah berbeza. Ada yang bersifat audio, ada yang bersifat visual. Dan ada yang memerlukan kedua-duanya sekali. Jadi kita sebagai seorang guru, kita perlu meraihkan kepelbagaian dan perbezaan kecerdasan murid-murid tersebut. Seterusnya kita pergi pada kolom yang keempat, iaitu peribahasa. Apabila kita menekan sahaja klik peribahasa ini, maka terdapatnya beberapa video-video peribahasa yang telah dihasilkan. Antaranya bagai kaca terhempas batu, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, katak di bawah tempurung, lembu dicuk hidung, serta perahu sudah air, dayung sudah di tangga. Yang mana peribahasa-peribahasa ini telah kita ambil daripada buku teks ataupun daripada unit buku teks tersebut daripada jiran tetangga yang muka surat 2 tadi yang telah saya tunjukkan. Kita pergi pada satu video iaitu bagai kaca terhempas batu. Pak Samad bagai kaca terhempas batu selepas menerima berita kematian isterinya. Maksud peribahasa bagai kaca terhempas batu ialah seseorang yang sangat sedih dan berasa kecewa. Cuba tengok kaca yang elok di atas sebelum terhempas di batu. Tiba-tiba, kaca yang elok tadi terhempas dengan batu yang besar ini. Apa kejadiannya? Maka, kaca-kaca tadi berterabur di lantai. Sebab itu, peribahasa bagai kaca terhempas batu membawa maksud seseorang yang sangat sedih dan kecewa. Baik, itu adalah beberapa peribahasa yang telah dimasukkan, yang mana peribahasa-peribahasa tersebut diambil daripada topik yang kita akan ajar pada hari tersebut, iaitu jiran tetangga, daripada unit 1 jiran tetangga. Seterusnya kita pergi pada simpulan bahasa. Simpulan bahasa ini juga kita memasukkan video untuk meningkatkan lagi kefahaman murid-murid berkaitan dengan unsur-unsur seperti ini, seperti simpulan bahasa, dengan menjelaskan maksud bagi simpulan bahasa dan peribahasa tersebut.
Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan sihat dan selamat. Pada hari ini, aktiviti kita ialah bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Murid-murid, buka buku teks muka surat 5. Bersedia? Program Kebun Komuniti. Encik Hussein membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Pada gambar yang pertama, menjayakan program klinik UPSR. Simpulan bahasa kita yang ketiga ialah besar hati, yang bermaksud bangga ataupun megah. Contoh. Okey, baik. Peribahasa ataupun simpulan bahasa yang dimaksudkan ini kita ada meletakkan kita menggunakan simpulan bahasa yang terdapat pada teks tersebut. Okey, agar murid-murid di samping mereka membaca, mereka juga dapat mengenal pasti apakah maksud bagi simpulan bahasa tersebut beserta contoh-contoh ayat dengan mudah. Jadi perkara tersebut dalam pada masa sama dapat mengukuhkan lagi kefahaman mereka berkaitan dengan simpulan-simpulan bahasa yang mereka baru dapat peroleh. Seterusnya kita pergi kepada unit 2 iaitu prihatinnya kita. Okay, bagi untuk unit 2 ini juga sama seperti unit 1 iaitu jiran tetangga. Yang mana cikgu akan membacakan dialog secara audio berdasarkan buku teks tersebut. Jadi dalam pada masa sama murid dapat melihat dan mendengar bagi mengecam sebutan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu berharap diletak gambar, alat tulis, buku-buku dan kain rentan ini juga menunjukkan bantuan disampaikan oleh kemungkinan besar ini merupakan pengerusi PIBG sekolahan. Baik. Tujuan cikgu memasukkan audio dan paparan teks ini adalah untuk memudahkan murid-murid bagi mengecam perkataan, sebutan dan intonasi yang sesuai bagi perkataan-perkataan yang terdapat pada teks tersebut. Jadi di sini murid akan mengetahui cara sebutan yang betul, jelas bagi sesuatu perkataan. Sekali kita pergi kepada tips membina ayat berdasarkan gambar. Okay, baik. Yang mana pada akhir kolom ini merupakan latihan yang diberikan oleh guru berdasarkan bahan teks tersebut. Okay, iaitu membina ayat. Okay, pada garisan ataupun pada tulisan berwarna merah tersebut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh murid-murid untuk membuat latihan ini. Yang pertama adalah murid perlu mencari bulat, tulis serta membuat ayat. Okey, sebagai contoh, kita mencari. Okey, kita telah mendapati ada seorang lelaki tua yang duduk di sofa. Jadi murid membulatkan lelaki tua tersebut dengan membuat bulatan berwarna merah.
Okey. Jadi apa perbuatan yang dilakukan oleh pakcik tersebut iaitu membaca. Jadi kita membuat ayat bagi perkataan membaca tersebut. Sebagai contoh, ayah sedang membaca surat khabar di atas sofa. Okey. Contoh lain adalah budak lelaki yang duduk di kerusi. Okey, kata kerja dia juga adalah membaca ataupun mengulang kaji pelajaran. Jadi contoh ayat yang boleh kita buat ialah abang sedang mengulang kaji pelajaran di meja belajarnya. Okey, itu sahaja. Apa yang dapat disimpulkan di sini adalah reka bentuk. Okey, baik. Reka bentuk pengajaran bagi website ini adalah lengkap kerana telah merangkumi objektif-objektif pengajaran yang ingin ditekankan. Okey, kerana objektif ini penting untuk diketahui ataupun dijelaskan kepada murid-murid agar mereka tahu apa objektif pengajaran mereka ataupun apa tujuan mereka belajar topik tersebut. Okey, seterusnya adalah maklumat yang dibangunkan dapat meningkatkan motivasi pelajar. Kenapa dikatakan dapat meningkatkan motivasi pelajar? Hal ini kerana elemen-elemen yang dimasukkan adalah pelbagai, iaitu video, audio, visual, teks, dan penggunaan warna yang pelbagai dapat meningkatkan lagi motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih dan bersungguh-sungguh. Seterusnya pergi kepada pengurusan dan butang navigasi, yang mana butang navigasi adalah berfungsi dengan baik. Setiap butang navigasi yang ditekankan, yang diletakkan adalah berfungsi dengan baik. Seterusnya adalah penampilan. Penampilan di sini kita menekankan font yang digunakan, yang mana font yang digunakan adalah bersesuaian untuk remaja maupun orang tua, untuk murid-murid maupun guru. Kerana font yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan memudahkan murid-murid serta guru untuk membaca. Seterusnya, penggunaan warna yang kontra. Okey, contoh penggunaan warna yang kontra kita dapat lihat pada paparan skrin ini, iaitu penggunaan warna pada kolom adalah merah jambu, manakala latar belakangnya adalah warna putih. Jadi penggunaan warna yang kontra ini, iaitu merah jambu dan putih, dapat membantu murid-murid serta guru untuk membaca perkataan atau ayat dengan mudah. Seterusnya adalah elemen grafik, audio, animasi dan video. Yang mana pelbagai elemen seperti grafik, audio, visual dan animasi ada dimasukkan dalam website ini. Itu menyebabkan website ini adalah bervariasi, seronok dan tidak membosankan. Akhir sekali adalah bagi melengkapkan proses PDPR ataupun mata pelajaran pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini, latihan-latihan berkaitan telah dimasukkan. Tujuan latihan ini dimasukkan adalah untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid berkaitan topik yang diajar pada proses PDPC atau PDPR tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.